Silakan. Terima kasih Zahra. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Setakat Mac 2019, jumlah 101 orang dari kampung Long Semadoh Lawas disenaraikan sebagai penerima bantuan bulanan kebajikan daripada Pejabat Kebajikan Masyarakat Bahagian Limbang. Pegawai Pembangunan Masyarakat Pejabat Kebajikan Masyarakat Bahagian Limbang, Denver Bantok berkata, jenis bantuan yang disalurkan itu mengikut kategori dan kriteria berbeza berdasarkan keadaan penerima bantuan. Bantuan tersebut merangkumi bantuan orang tua, bantuan kanak-kanak, bantuan penjagaan OKU terlantar atau pesakit kronik yang terlantar, alawan pekerja cacat dan juga bantuan OKU tidak bekerja. Jelasnya, JKM akan terus berusaha mengenal pasti golongan yang layak menerima bantuan seperti mana yang dilakukan melalui program radio di lokasi, rujuk nemuyuh Radio Tau Limbang FM. Program tersebut yang diadakan pada hari Sabtu dan Ahad turut melibatkan 10 agensi kerajaan dan swasta. Sempena program radio di lokasi Long Semadoh, pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat Bahagian Limbang telah membuka kaunter perkhidmatan. Kaunter perkhidmatan ini dibuka bertujuan untuk memudahkan penduduk Long Semadoh mendapatkan informasi dan berurusan dengan pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat. Bercakap kepada RTM Limbang, Denver Bantok berkata, turut diadakan pada program itu ialah demonstrasi fisioterapi dan cara-cara menjaga orang kurang upaya OKU. Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Sarawak menjalankan operasi pemantauan dan lawatan mengejut ke atas beberapa premis menjual rokok dan minuman keras di sekitar Kuching semalam. Operasi tersebut disertai 21 pegawai kastam yang diketuai oleh Pengarah Kastam Negeri Sarawak, Datuk Sharifah Halimah Tuanku Taha. Operasi bertujuan untuk memeriksa dan memberi penerangan serta peringatan kepada penjual rokok dan minuman keras akan tanggungjawab mereka untuk memastikan barang yang dijual adalah sah selain mempunyai stem cukai. JKDM menggunakan peralatan SM45 yang dapat mengesan stem cukai yang sah ataupun sebaliknya. Sekiranya terdapat pihak peniaga yang didapati bersalah, mereka boleh didakwa di mahkamah di bawah Seksyen 135-1-D Akta Kastam 1967 kerana memiliki dan menjual barang larangan import tidak sah. Peniaga yang didakwa juga boleh dikenakan hukuman denda sejumlah RM100,000 atau minimum 6 bulan penjara jika gagal membayar denda. Dalam pada itu, JKDM turut mengingatkan para peniaga agar terus peka dan mematuhi undang-undang yang diwar-warkan supaya tidak menanggung kerugian. Selain dijalankan di sekitar Kuching, operasi berterusan oleh JKDM Sarawak turut dilaksanakan di bahagian-bahagian lain seluruh negeri. Dalam operasi semalam, 2 daripada 6 premis perniagaan yang diperiksa didapati menjual rokok dan minuman keras yang tidak sah. Daerah Kuching mencatatkan sebanyak 8,648 kes gigitan haiwan sejak kawasan Kuching diisytiharkan positif wabak rabies atau anjing gila pada Julai 2017 yang lepas. Pegawai Perubatan Pejabat Kesihatan Bahagian Kuching, Dr. Muhammad Daniel Salim memberitahu, bagi daerah Kuching sahaja, kes gigitan haiwan bagi tahun ini sejak Januari hingga 13 April lepas ialah sebanyak 1,529 kes. Daerah Kuching ada 1,529. Itu untuk tahun 2019 sahajalah. Ini itu pun dalam minggu daripada 7/4 sampai 13/4. Itu yang kes yang ada kes gigitan yang kita dapat lah. Dalam pada itu, beliau mengingatkan pemilik haiwan untuk menjauhkan diri daripada haiwan peliharaan jika terdapat luka di anggota badan. 3 perkara ni kalau kena gigit, kena jilat, dia boleh kena virus tadilah. So terutama kalau kita ada luka, memang akan ada boleh virus boleh ada dekat manusia tersebut lah. Katanya, fataliti atau kemungkinan membawa maut jika dijangkiti virus rabies ialah 99.9%. Justru beliau meniru pemilik haiwan untuk bertanggungjawab dan menghantar haiwan peliharaan bagi mendapatkan suntikan vaksinasi rabies. Dr. Muhammad Daniel ditemui pemberita selepas program kesedaran wabak rabies di Auditorium Majlis Bandaraya Kuching Selatan. Perbadanan Pembangunan Perumahan HDC telah memperuntukkan RM11 juta untuk proses pemilikan hak milik strata di setiap skim perumahan di seluruh Sarawak.
Menurut kenyataan dari HDC, terdapat 15,272 unit pangsa puri di bawah agensi itu di seluruh negeri. Daripada jumlah berkenaan, 892 unit telah diberi hak milik strata yang melibatkan projek RPR Sepakat Jaya Demak Laut di Kuching dan RPR Taman Izora di Kapit. Dalam pada itu, semalam HDC telah mengagihkan surat hak milik strata kepada 28 pemilik flat di RPR Sepakat Jaya Demak Laut. Rata-rata penerima menzahirkan rasa kesyukuran dan kelegaan kerana sudah memiliki aset berkenaan secara rasmi. Oh, itu memang juga hati memang senang lah. Memang senang lah. Sekarang mau beli rumah, bukan senang lah. Susah. Saya dah tanya orang nyempan. Kalau tanya 3 lebih, 4 lebih, 5 lebih. Mana dapat beli itu? Nasib saya dapat ini. Kami bersyukur lah kerana Datuk dah tunggu-tunggu kami selama tu lah. Jadi kita tak khawatir lagi apa-apa pun hal hutang. Perasaan kami memang gembira lah. Sebab tu pertama sekali diberi keutamaan oleh YB kita. Saya memang berbesar hati lah. Projek yang tamat pada tahun 2000 itu melibatkan 640 unit dengan kesemua unit diberi hak milik berkenaan pada awal tahun ini. Syarikat pemaju Sentoria Group Berhad SGB memberi jaminan bahawa projek perumahan Borneo Semariang Garden Fasa 4 di Kuching akan siap sepenuhnya dalam pertengahan bulan depan. Ketua Perhubungan Awam dan Pelabur SGB Nasiruddin Nasrun berkata projek yang sepatutnya siap pada September 2018 kini sudah siap 85%. Beliau memaklumkan pihaknya telah mengambil tindakan sewajarnya terhadap rungutan daripada pembeli projek tersebut. Mengenai projek Borneo Semariang Garden Fasa 4, pihak Sentoria sedang bekerja dengan lebih masa untuk membolehkan kita menyiapkan projek tersebut pada pertengahan bulan Mei ini bersama dengan sijil menduduki, termasuk juga bekalan api dan bekalan air untuk perumahan Fasa 4 Borneo Semariang Garden. Beliau menyatakan demikian kepada RTM bagi mengulas aduan daripada pembeli sebelum ini yang tidak berpuas hati dengan proses projek itu. Tambahnya bagi pemilik-pemilik rumah Fasa 1, 2 dan 3, pihaknya sudah mendapat sijil menduduki dan bekalan air serta elektrik akan disambung ke fasa-fasa berkenaan. Sentoria akan terus berada di Kuching buat satu jangka masa yang panjang kerana kita sedang membangunkan resort city seperti resort city bernama Borneo Semariang Resort City. Tambahnya, komponen Borneo Semariang Resort City adalah termasuk pusat konvensyen, hotel, taman tema dan juga pembangunan komersial di kawasan seluas kira-kira 202 hektar di Semariang. Graduan Universiti Teknologi Swinburne perlu sentiasa mengamalkan kemahiran berfikir kreatif, mendengar secara teliti dan bersedia untuk bekerjasama dalam apa jua bidang pekerjaan yang diceburi selepas menamatkan pengajian. Chancellor Universiti Swinburne, Profesor John Polaris berkata, para graduan juga mesti mengamalkan cara penyelesaian masalah dengan melihat dari pelbagai sudut dan alasan. Tegasnya, kemahiran tersebut yang dipelajari semasa di universiti sangat penting untuk digunakan dalam menentukan kejayaan kerjaya di masa hadapan serta perkembangan kerjaya. Profesor John Polaris menyatakan demikian dalam majlis graduasi Universiti Swinburne Kampus Sarawak ke-19 di Kuching yang melibatkan 311 graduan. Mereka terdiri daripada 286 siswazah dan 22 orang dari sarjana pentadbiran perniagaan antarabangsa, pengurusan sumber manusia, pengurusan pembinaan, sains penyelidikan dan kesenian TESOL serta 3 graduan doktor falsafah dalam bidang kejuruteraan, sains dan perniagaan. Sarawak merekodkan kedatangan pelancong lebih daripada 300,000 orang dalam tempoh 3 bulan pertama tahun ini, iaitu peningkatan sebanyak 10% berbanding tempoh sama tahun lepas. Kementerian Pelancongan Kesenian, Kebudayaan, Belia dan Sukan Negeri menyatakan peningkatan paling ketara adalah pada bulan Januari, iaitu sebanyak 60%. Ia berikutan banyak acara tempatan dan antarabangsa dianjurkan di Sarawak pada bulan tersebut. Sektor pelancongan di Sarawak dijaga semakin rancak dengan pelbagai lagi acara bakal dianjurkan setiap bulan sehingga penghujung tahun ini. Antaranya Festival Filem Antarabangsa ASEAN AIFA dan Festival Menuai dan Kesenian Rakyat Sarawak 2019 yang akan diadakan pada bulan ini dan Regata Sarawak pada bulan September.
Festival Menuai dan Kesenian Rakyat Sarawak 2019 akan diadakan pada 26 dan 27 hari bulan ini di Kampung Budaya Sarawak. Pengurus Besar Kampung Budaya Sarawak, Jen Lian Labang dalam sidang media memberitahu festival yang meraihkan kepelbagaian kumpulan etnik di negeri Sarawak ini akan menjanjikan acara yang lebih menarik dan meriah. Antara aktiviti yang akan dipersembahkan adalah drama musikal bertajuk Dang Buncur Keindahan dan Misteri Bukit Batu Barit, itu cerita rakyat daripada kaum Bisaya. Turut diadakan pertandingan Ratu Cantik mengikut kumpulan etnik yang mengetengahkan gadis cantik berbusana tradisi Sarawak. Sementara itu, pusingan akhir pertandingan sapek pada 27 hari bulan akan memperlihatkan 7 pemain sapek berentap mempersembahkan petikan sapek yang terbaik. Baiklah, setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N7 pagi ini. Untuk berita seterusnya, kembali kepada Zehra di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih.